Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk Islam Agamaku. Ya, di talian kita masih lagi bersama Datuk Dr. Zaifuddin Mat Rasib. Kita bincang dengan tajuk Mukjizat Saintifik Al-Quran dan Hadis. Masya Allah. Tadi Datuk ada maklumkan kepada kita macam mana mukjizat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan? Kita berpegang teguh sehinggalah hari ini. Dan untuk dalam keadaan dunia waktu ini, Datuk, yang menghadapi masalah penyakit yang wabak ini, COVID-19, kita nak tahu bagaimana ajaran Islam mengajar kita untuk mengatasi masalah ini. Bagaimana, Datuk? Silakan. Silakan. Ya, terima kasih Diji Mona dan Diji Syafiq. Sama. Senang pendengar sekalian, seluruh dunia sekarang ini digemparkan dengan COVID-19. Dan sebelum ini kita pernah menghadapi masalah yang lebih dahsyat sebelumnya dengan kematian yang disebabkan oleh contohnya kita lihat Spanish flu, Hong Kong flu yang telah meragut nyawa lebih pada 40 juta manusia ketika itu. Jadi bagaimana ajaran Islam ataupun ajaran Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebagai menjadi mukjizat dapat membantu kita mengatasi masalah ini. Kalau kita lihat sekarang ini, apabila masalah COVID-19 timbul, kita biasa dengar perkataan kuarantin. Kuarantin biasa kita dengar sini, kan? Ya, betul. Bahkan kita diminta untuk tinggal di rumah dengan masalah PKP ini. Tapi kalau kita lihat, hadis yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu, "Idza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhuluha. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tetapi dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim ada tambahan sikit, فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهَا. Maksudnya lebih kurang, إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونَ. Sekiranya kamu mendengar satu kawasan itu ditimpa oleh penyakit ta'un, فَلَا تَدْخُلُوهَا. Janganlah kamu masuk kawasan tersebut. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ wa antum biha, dan sekiranya ia berlaku di satu tempat dan kamu berada di kawasan tersebut, fala takhruju firaran minha. Janganlah kamu keluar untuk melarikan diri pada penyakit ini. Dan subhanallah, inilah konsep kuarantin yang kita amalkan sekarang. Ya, maksudnya apabila satu kawasan itu diserang oleh, kita berada di kawasan yang ada COVID-19, kita tidak dibenarkan untuk keluar. Dan kalau kita tahu kawasan tersebut dah ada masalah COVID-19, kita jangan masuk. Walaupun dalam hadis ini disebutkan oleh penyakit ta'un, tetapi para ulama meluaskan ta'un ini adalah penyakit yang berjangkit. Whatever type penyakit yang boleh berjangkit, kita kena amalkan konsep kuarantin ini. Dan Ibn Sina juga di antara pelopor dalam bidang kedoktoran di dunia ini yang telah menganjurkan untuk melakukan proses kuarantin. Walaupun di barat, benda ini mungkin agak baru. Pada tahun 1937, Profesor John Hanover yang menganjurkan untuk melakukan kuarantin. Namun Nabi Muhammad SAW telah pun mengajar kita untuk melakukan kuarantin. Dan sekarang kita amalkan. Ini perkara yang pertama. Bagaimana 1400 tahun yang lalu, Nabi Muhammad SAW telah pun mengajar kita dalam hadis baginda masalah kuarantin. Subhanallah. Siapa yang ajar Nabi benda ni? Yang kedua, di samping kita kuarantin diri kita, antaranya penyakit yang boleh merebak pada manusia ini dinamakan penyakit yang boleh berjangkit di antara manusia dengan haiwan ataupun haiwan dengan manusia. Dan penyakit ini dinamakan zoonosis. Penyakit zoonosis ialah penyakit yang boleh menular sama ada dari haiwan pada manusia ataupun sebaliknya daripada manusia kepada haiwan. Dan dalam mengatasi masalah ini, Al-Quran memberikan aturan kepada kita menjaga makanan. Ada beberapa makanan yang Allah halalkan, ada beberapa makanan yang Allah haramkan. Jadi hendaklah kita makan ataupun minum apa yang Allah halalkan. Manakala apa yang Allah haramkan, pastinya ada benda yang tak buruk. Itulah Al-Quran Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 157, wa yuhillu lahumut tayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Allah menghalalkan perkara-perkara yang baik. Allah mengharamkan perkara yang tidak baik. Jadi perkara ini Allah haramkan. Saya ambil contoh. Jadi Syafiq Biji Mona. Di antara penyakit zoonosis yang merebak di ini kita bicara
disebutkan tentang khinzir contohnya. Ya. Dalam khinzir ada cacing pita dan berbagai parasit-parasit dan juga cacing 9 jenis cacing yang dalam daging khinzir yang boleh merosakkan tubuh manusia. Dan Hong Kong flu, Spanish flu, Taiwan flu yang telah meragut nyawa lebih pada 40 manusia ketika itu bermula pada tahun 1915 adalah disebabkan oleh bakteria, virus yang ada di dalam daging khinzir. Namun satu perkara yang menarik di Syafiq di Mona kajian yang dibuat di Amerika dan juga kajian yang terbaru yang dibuat di antara makanan yang menjadi makanan eksotik masyarakat dunia ialah daging katak. Setengah tempat panggil daging katak ini sebagai mountain chicken. Mountain chicken. Dan katak ni ada yang saiznya besar sampai 3 kilogram berat dia. Begitu besar. Ya. Dan ada di Cameroon dan yang dikata ini hanya berada di Cameroon dan di bahagian negara di Afrika. 3.3 kilogram saiz dia. Tetapi yang menariknya cacing pita yang ada di dalam daging babi atau daging khinzir juga ada dalam daging katak. Dan scientifically proven yang kajian banyak jurnal-jurnal saintifik yang telah pun dibuat dalam perkara ini bahayanya memakan daging katak bahawa penyakit seperti contohnya penyakit sphygmosis yang disebabkan oleh cacing yang ada dalam katak ini menyerang orang yang makan daging katak. Dan unik kajian yang dibuat di Jakarta Selatan didapati bahawa ini merebak di kawasan di mana makan daging seperti mereka makan daging khinzir. Subhanallah. Bukankah ini contoh yang cukup hebat? Bagaimana Allah menjelaskan bahawa wa yuhillu lahumut thayyibat, Allah menghalalkan perkara-perkara yang baik, wa yuharrimu alaihim ba'is, dan Allah mengharamkan perkara-perkara yang tidak elok. Daging katak dan daging khinzir adalah di antara yang diharamkan dalam agama Islam. Dan ia terbukti secara saintifik bahawa kedua-dua daging ini adalah memang tidak elok untuk manusia. Demikian juga satu benda yang menarik di Syafiq di Mona ada dalam masa sikit lagi saya sentuh sikit ni. Bahawa dalam air liur anjing di antara binatang yang suka menjelikan lidahnya. Dan anjing menjelikan lidahnya sebab anjing tidak ada liang peluh. Cara dia menjelikan lidah itu adalah untuk menyejukkan badan dia. Namun demikian, yang jadi masalah ialah dalam air liur anjing ada virus yang dinamakan virus rabies. Di mana penyakit ia boleh menular pada manusia. Dan yang unik dia, scientifically proven, kajian dibuat di Jepun, kajian dibuat di Amerika dan juga di Indonesia. Banyak kajian-kajian saintifik bahawa tanah yang bercampur air, tanah liat, boleh mematikan bakteria-bakteria yang ada di air liur anjing. Bukankah ini hikmah yang Allah Rasulullah sebutkan bahawa sekiranya bekas kamu dijilat oleh anjing, basuhlah 6 kali, 7 kali, dan sekali dicampur dengan tanah. Subhanallah. Scientifically proven bahawa tanah boleh mematikan virus, bakteria-bakteria yang ada pada air anjing. Subhanallah. Siapa yang mengajar Nabi benda ni, tuan-tuan sekalian? Bukankah ini bukti? Apa yang Nabi bawa itu, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tak cakap ke hawa nafsu, melainkan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia apa yang baginda lakukan, apa yang baginda buat, itulah akhlaknya kan, yang sesuai dengan sekalian alam. Masya-Allah. Alhamdulillah. Dan untuk waktu ini tinggal sedikit masa lagi, Datuk, untuk kesimpulan dan kata-kata terakhir, silakan. Ya, kesimpulannya boleh saya kesimpulkan di sini, senang pendengar di Syafiq Jenderal sekalian, bahawa Al-Quran dan hadis Nabi merupakan mukjizat saintifik yang ada di zaman ini. Dan banyak lagi fakta-fakta yang telah dibongkar dan akan terus dibongkar oleh manusia yang terkandung dalam Al-Quran. Dan Allah SWT yang menurunkan wahyu, mengutuskan Nabi Muhammad SAW, maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi fakta-fakta yang disebutkan oleh Al-Quran memang fakta yang benar, yang akan terus
menjadi pegangan ataupun panduan pada manusia semua. Walaupun Quran sudah diturunkan 1400 tahun yang lalu, ia tetap relevan untuk zaman kita. Masya Allah, pastinya tetap relevan dan diguna pakai sehingga bila-bila itulah sehingga kita gunakan sampai hari kiamat, insya-Allah. Terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita Datuk Dr. Zaifuddin Mat Rasib untuk membincangkan pada petang ini berkaitan mukjizat saintifik Al-Quran dan hadis. Datuk, semoga berada dalam keadaan baik Datuk sepanjang tempoh PKP ini. Jaga diri baik-baik dan juga jaga kesihatan Datuk. Terima kasih banyak Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu dia Mona. Kita bersama dengan tetamu kita membincangkan dalam rancangan Islam Agamaku ini. Anda kena kekal dengarkan setiap hari Selasa rancangan ini kita siarkan kepada anda. InsyaAllah. Dan para pendengar terus setia bersama kami Destinasi IKIM Inspirasi Inforia Islami. Johor Bahru 106.2 FM.